بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita meneruskan lagi diskusi kitab Risalah Jami'ah dalam membahaskan masalah-masalah fiqh yang berkaitan dengan ibadat. Sambungan pada muka surat 16, perkara-perkara yang membatalkan solat. Antara perkara yang membatalkan solat, berkata-kata dengan kadar 2 huruf atau lebih, sama ada dengan sengaja ataupun terlupa. Maksudnya orang kalau dah mengangkat takbir, diharamkan bagi dia untuk berkata-kata. Kenapa dipanggil takbir yang mula-mula sekali takbiratul ihram? Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Kerana bila dia angkat saja takbir itu, banyak perkara-perkara yang halal menjadi haram. Ya, tak boleh dia nak makan dengan sengaja, tak boleh dia nak bercakap-cakap dengan sengaja, tak boleh nak bermain-main. Sedangkan sebelum diangkat takbir tadi semua itu halal. Bila angkat takbir, maksudnya dah masuk dalam solat, semua itu jadi tak boleh. Kalau dia buat juga, solat menjadi batal. Jadi antaranya adalah berkata-kata dengan kadar 2 huruf atau lebih sama, atau lebih sama ada dengan sengaja ataupun terlupa. Maksudnya 2 huruf ni, sebab apa dikata 2 huruf? Kerana kebiasaannya satu kalimat yang boleh difahami biasanya terdiri daripada 2 huruf. Contohnya kalau dalam bahasa Arab, dia kata qif, qaf dengan fa, 2 huruf kan, qif. Bila 2 huruf ada makna. Apa makna qif? Berhentilah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita tengoklah, kalaulah dia itu 2 huruf dan lebih dan memberi makna, maka solat batal. Jadi senang kita nak faham, berkata-kata dengan apa-apa perkataan yang boleh difahami, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, semua itu membatalkan solat dia. Seterusnya, pergerakan yang banyak seperti melangkah dengan 3 kali langkah. Maksudnya bergerak dengan 3 kali langkah tanpa berhenti, tanpa tawakuf. Yang ni mungkin kita seringkali kita lihat dalam salat, ada orang bergerak, contohnya dia melangkah, depan saf depan dia dah kosong, dia nak penuhkan saf ke depan, dia melangkah. Macam mana nak kira langkah ni? Dia menampak satu tapak, dia melangkah 1 kaki tu, dia anggap 1 kali gerak. Bila dia angkat kaki dia yang nombor 2, letak ke depan, itu 2 kali gerak. Kita jangan kira angkat kaki, letak bawah tu 2 gerak. Tak, 1 langkah tu 1 gerak kita kata. Faham tak? Tangan kita angkat dan bawah turun, ini dianggap 1 pergerakan. Jangan dikira angkat ni 1, turun ni 1, dia jadi 2. Kecuali kalau dia angkat dan dia berhenti. Kalau dah berhenti macam ni, ini dah 1 dah.
dia turun balik, tu dah 2. Tapi kalau dia sekali hayun macam ni, dia anggap 1. Angkat dan turun tu dia anggap 1 kali gerak. Jadi bila dia berjalan, dia angkat 1 kaki letak depan, dah sekali gerak. Dia angkat kali kedua, 2 gerak. Dia angkat kali ketiga, dah 3 kali gerak. Jadi bila 3 kali gerak, solat batal. Tapi tuan-tuan dan membuat, ada beberapa jenis pergerakan dalam solat, dia sekali gerak saja solat terus batal. Sekali gerak je solat terus batal. Kita kata ada 2. Pertama dipanggil darabatun fahishah. Dia sekali dia gerak. Contohnya apa? Tengah solat, dia angkat tangan, dia pukul orang, pam, sekali gerak je tu. Tapi hukumnya solat dia batal kerana melakukan satu perbuatan yang agresif, yang kuat. Jadi bila dia buat satu perbuatan yang kuat, yang agresif, itu dah membatalkan solat. Kecuali dalam keadaan darurat lah. Kalau dalam keadaan darurat, perkara itu dimaafkan. Sebagai contoh, tengah-tengah solat, kan, tengah-tengah solat, tiba-tiba ular datang depan, lalu ke depan, takkan nak pijak dengan lemah lembut? Kena pijak, betul lah. Memang boleh kita pijak sampai mati dengan sekuat-kuat hati. Itu tak menjadi masalah, itu darurat. Selain daripada konsep darurat, orang yang membuat satu tindakan yang kuat, memukul dengan kuat, sebagai contoh, tepuk dengan kuat ke, itu mungkin 1 kali gerak je, tapi terus batalkan solat kerana tindakan itu agresif. Kedua, tindakan yang boleh membatalkan solat walaupun 1 kali gerak saja, itu tindakan untuk tujuan bermain-main. Siapa yang gerakkan tangan ni, contoh saja-saja main-main, sekali gerak terus solat batal. Okey, selain daripada 2 ni, 3 kali gerak baru membatalkan solat. Dan ada pula beberapa jenis pergerakan yang tidak membatalkan solat walaupun dilakukan sebanyak 1000 kali pun tak ada masalah. Iaitu pergerakan yang dilakukan anggota badan yang kecil. Bergerak menggunakan anggota badan yang kecil, bergeraklah berapa banyak sekali pun tak menjadi masalah. Anggota badan yang kecil yang disebut dalam kitab fiqh ada 6, tapi kita akan sebut 5 je. Satu lagi cari sendiri. Ya. Pertama, bibir. Duk gerak-gerak bibir tengah solat, tak ada masalah. Tak ada masalah maksudnya tak batal lah solat, tapi buruk lah romanya. Rupanya buruk lah, tengah-tengah solat duk main-main bibir kan. Kedua ni, kelopak mata. Time solat duk kelip daripada mula angkat takbir sampai salat duk berkelip kan, solat tak batal. Yang ketiga, jari. Jari ni tak dikira sebagai satu pergerakan yang membatalkan solat. Kalau tangan ni bergerak, okey, sekali gerak ni dah anggap 1 dah. Dia beza jari dengan tangan ni. Ini tak ada masalah. Duk garu tengah solat, solat tak batal. Duk garu macam ni, solat batal. Apa dah tu? Jari, kelopak mata, bibir, lidah. Ya, lidah. Apa lagi? Satu lagi, telinga. Telinga ni menggerakkan telinga, bukan gerakkan telinga guna tangan macam ni. Macam ni batal lah sebab tangan tu dah bergerak. Dia yang ni maksud dia kerja orang yang tak ada kerja. Tengah-tengah solat
Dia duk gerak-gerakkan dia punya telinga dia tu, telinga gerakkan sendiri. Memang nampak sangat tak ada kerja lah tu. Jadi gerak-gerakkan telinga tu tidak membatalkan solat. Kita tuan-tuan dan puan-puan membicarakan masalah fiqah, kita kata solat tak batal. Tapi lebih daripada fiqah tu ada sesuatu yang dipanggil sebagai adab. Adab depan Tuhan. Duduk menghadap Tuhan, duduk main-main bibir lah, telinga lah, jari lah, kena malu dan segan lah dengan siapa yang kita sedang hadap tu. Ya. Kita diajarkan oleh para salafus salih, bila angkat takbir Allahu Akbar dah lupa dah dunia, dah tak sedar diri dah. Kita walaupun tak sampai pada level dan maqam macam tu, sekurang-kurangnya secara zahir kita jagalah adab. Janganlah time solat duk gerak tu gerak ni. Tahulah dah belajar fiqah, tahulah dah khatam kitab, tahulah ada 6 anggota yang boleh bergerak tak batalkan solat. Tapi jangan duk buat pula. Ya, jangan duk buat pula. Hari ni kita tadi petang tadi kita orang ziarah seorang Ustaz Man nama dia, Saniza. Dia duk cerita ada orang-orang tarekat Ahmadiyah ni, anak murid kepada anak murid Syed Ahmad Idris. Dia ni bila angkat takbir Allahu Akbar, batu depan dia boleh retak batu tu. Orang kalau jenis tak terdedah kepada keistimewaan para ulia, dia akan gelak je. Apa retak batu, takbir boleh retak batu. Tapi orang yang terdedah kepada tasawuf, orang yang terdedah kepada karamah para ulia, dia dah dengar, dia dah tengok, mungkin dia dah tengok sendiri, kita tidak merasa pelik. Perkara itu hukumnya jaiz pada akal. Ya, dan dikatakan Syed Ahmad Idris pun bila dia angkat takbir Allahu Akbar, retak batu, kerana kuatnya tawajuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang hebat ni bila dia solat dengan khusyuk, ikhlas. Dan perkara itu tidak pelik. Dalam kitab Syifa ataupun dalam kitab-kitab lain lah disebut salafus salih dulu bila mereka mengambil wuduk, muka mereka akan jadi pucat. Belum solat lagi ni, baru ambil wuduk baru muka dia pucat, seolah-olah tengah sakit. Ditanya kepada mereka, kenapa muka kamu pucat? Lalu dia bertanya semula, kau sedar tak siapa aku nak menghadap ni? Tapi nasib umat akhir zaman seumpama kita, sebelum solat pun duk main-main lagi. Sebelum solat duk main-main, duk main handset, duk gelak ketawa tu ni apa semua. Jadi dalam keadaan yang ghaflah, kelalaian tadi kita masuk dalam solat, memang tak jadilah khusyuk kita. Ulama mengajarkan seperti yang kita sebutkan tadi, nak khusyuk dalam solat, dia sebelum solat lagi dah start. Khusyuk tu dah mula dah. Time wuduk tu lagi, nak berwuduk untuk solat, time wuduk lagi itu dia dah mula merasakan dia punya aura solat tu dah ada dah. Wuduk dengan khusyuk, dia basuh tangan, dia teringat kalaulah ke akhirat nanti Allah Ta'ala bagi buku catatan dia pada tangan kanan, tangan kiri. Bila dia basuh muka ketika wuduk, dia teringat, terfikir adakah muka ini akan menjadi muka yang putih pada hari akhirat atau muka yang hitam. Bila basuh kepala dia, dia teringat adakah diri dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat ataupun tidak. Bila basuh kaki, dia teringat macam mana keadaan dia ketika nak melintas titian surat. Jadi time wuduk lagi dia dah merasakan zauq solat tu. Tak ada masa nak main-main duk fikir layan handset semua dah, tak ada masa dah. Ya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kalau pergi berjalan, pergi solat di masjid bersama dia dengan kawan-kawan, siapa bercakap time berjalan tu dia akan marah. Senyap, jangan bercakap. Berjalan dan pergi masjid tu dah kena khusyuk dah kena senyap dah. Berjalan ni baru petah lagi time ambil wuduk, petah lagi solat sunat qabliyah, petah lagi solat wajib. Jadi macam tu dah mereka menjaga solat, tuan-tuan dan puan-puan. Hati mereka bersih, hati mereka bersinar, ada cahaya. Ya. Jadi time sebelum solat lagi kena start untuk belajar khusyuk.
supaya jangan sampai kita masuk dalam solat dalam keadaan ghaflah, kelalaian. Sebab tu kita kata walaupun perkara-perkara 6 ataupun 5 anggota badan tadi kita kata tak ada masalah kalau nak goyang, tapi jangan bergoyang. Sebab itu adab depan Tuhan. Kalau kita duduk di depan gajo duduk di balai orang seri dekat istana gajo duk tengok kita kan, kita pun duk main jari, main jari okey lagi, dia duk gerak-gerakkan telinga depan raja, depan sultan ni, duk main gerak-gerakkan telinga. Berani tak? Tak berani kan? Depan Tuhan depan Tuhan macam mana boleh berani? Kecuali kalau keperluan. Kalau dah memang contohnya kita tengah solat, nyamuk datang gatal, kita nak gaul, tak apalah, gaul lah, itu keperluan. Tapi keperluan tu cukup dengan kadar dia kan. Dia start gaul sebelum baca Fatihah, sampai salam duk gaul lagi. tak ada kerja. Tu dia. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatan yang 6 ataupun 5 anggota badan yang kalau digerakkan dengan banyak sekali pun tidak membatalkan solat. Kemudian apa yang membatalkan solat? Makan. Sebelum solat tak kerti nak makan, time solat tu makan. Makan ketika solat, makan ketika solat sengaja atau tidak, kedua-duanya membatalkan puasa, membatalkan solat. Berbeza dengan puasa. Puasa kalau makan dengan tidak sengaja tak batal. Tapi kalau solat, hatta makan dengan tidak sengaja sekalipun, solatnya batal. Kenapa time puasa makan tak sengaja tak batal, tapi time solat makan tak sengaja batal? Ni pun tak sengaja makan, ni pun tak sengaja makan, ni tak batal, ni batal. Sebab apa? Sebab kalau waktu puasa tidak sengaja makan, itu perkara yang biasa berlaku. Biasa berlaku. Pagi tidur, bangun tengah hari, tengah mamai-mamai tu pergi buka peti ais, cari sandwich kau, McD ke beli malam tadi tu, tengah-tengah mamai tu dah makan kan, dah habis makan baru teringat, ya Allah aku puasa rupanya. Dah kenyang baru teringat. Itu rezeki lah. Puasa tak batal tu. Tapi pelik juga kalau selalu sangat buat macam tu. Sekali terlupa tak apa, selalu pula terlupa kan. Tapi terlupa makan dalam solat, makan dalam keadaan terlupa, itu something yang sangat rare sekali, jarang berlaku. Faham tak? Jadi yang ke sini, makan secara terlupa ketika puasa perkara biasa berlaku, jadi dia tak batal lah. Kita kata normal lah, biasa lah orang terlupa lepas tu makan. Tapi dia terlupa lepas tu makan dalam keadaan dia solat, itu pelik tu. Sebab tu yang ni batal ya. Termasuk juga, bukanlah, mungkin kita akan membayangkan dia duduk time solat, dia angkat takbir, lepas tu dia ambil burger, duduk makan. Tak perlu nak membayangkan macam tu, sebab susah nak berlaku. Bayangan dia mudah je. Makanan terlekat dekat dia punya gigi, time solat dia terkeluar daripada gigi dan dia telan, batal solat kan. Memang setakat ni kita tak pernah jumpa lah orang tengah solat tu sambil-sambil tu dia tengah makan burger. Memang tak jadilah. Tapi yang ni mungkin akan berlaku. Kita baru lepas makan, nak cepat tadi lupa pula nak berkumur-kumur. Sebab tu penting berkumur-kumur lepas makan kan. Dulu makan, basuh tangan, ambil wuduk, berkumur apa semua tidak, pergi masuk dalam solat. Tengah-tengah solat tu, tak apa dibuat dalam mulut dia tu, tiba-tiba terkeluar sikit daging ke kentang ke kan, wajib dikeluarkan ya, dia kena keluarkan. Jangan dulu dah ke depan tu sudahlah, keluarkanlah dengan cara yang baik. Ditelan, solat batal. Begitu juga dengan minuman. Minuman maksudnya apa?
dalam mulut dia terdapat minuman ataupun air lain selain ludah. Ada air mineral, air sirap sebagai contoh, air Pepsi sebagai contoh, ada dalam mulut dia. Time solat dia telan air tu, terasuh manisnya air tersebut masuk dalam tekak dia, solat batal. Itu namanya makan minum. Terdedah aurat namun tidak bersegera menutupnya tengah-tengah solat, kan? Elok-elok kalau nak solat dekat dengan kipas, kan? Lepas tu kalau tengok imam tu solat pakai kain, jangan halakan kipas kuat sangat kat imam tu, kan? Tengah-tengah sujud tu tengok dah terbang dah kain dia. Jadi tengah-tengah solat terdedah auratnya, dengan erti kata mungkin kain dia terjatuh ke apa ke, maka wajib bagi dia segera menutupnya. Kalau terdedah terus ditutup, maka solat dia masih boleh diteruskan. Kalau dah terdedah dia tak tutup, solat dia batal. Ada ke orang dia kalau terdedah dia tak tutup? Mungkin dia tak sedar, tengah khusyuk dia tu lain macam makam dia, kan? Kain dah terbang ke sana pun dia masih lagi baca Quran dengan penuh tarannum dan sebagainya. Tak sedar kain dia dah terlucut. Ada juga macam tu. Jadi kalau contohnya aurat dia dah terdedah, setengah jam lepas tu dia baru sedar, weh, aku dah terlucut rupanya kain aku ni. Patutlah orang kiri kanan semua dah cabut lagi. Lepas tu dia baru tutup, solat dia dah batal. Solat dia dah batal. Terdedah aurat, contohnya ditiup angin, contohnya kain tu terangkat, dia terus tutup, dia terus kau balik, okey, solat itu boleh diteruskan. Ya, buat? Maksudnya kalau macam kain tadi, pergerakan dia tu macam mana? Pergerakan untuk menutup itu dimaafkan, sebab itu berkaitan dengan solat, berkaitan untuk selamatkan solat dia sendiri. Jadi bergerak banyak kali pun tak apa. Kalau kain dia tu pendek, bila dia sujud dia nampak kaki dia macam mana? Kita yang nampak, dia tak nampak dah. Orang yang nampak, dia kena bagi tahu orang tu. Kita tolong tutup, kan? Oh, bahaya tu. Apa disangka? Boleh. Tapi elok-elok lah lepas tu kau diingat kita main-main dengan dia. Maksudnya di tengah solat dia terdedah aurat, kita tolong tutupkan sebab dia tak sedar. Boleh, kita boleh. Cuma jangan kita tolong tutup solat kita yang batal. Takut terlebih pergerakan, kan? Dan kalau kita tak mampu, contohnya kita jauh, dia ke depan, kita ke belakang, maka lepas solat lah kita bagi tahu dia, kamu ni tadi aurat terdedah. Maka apa dia kena buat? Dia kena ulang balik lah solat tu. Mana? Susah juga jawab ni. Berdosa ke kita kalau kita tak beritahu? Wallahu a'lam. Tak tahu saya. Wallahu a'lam, tak tahu saya. Okey. Sama hukumnya terkena najis namun tidak bersegera membuangnya tanpa menyentuhnya. Maksudnya dia dalam tengah-tengah solat, dia perasan ada najis, tak cicak ke apa ke jatuh atas baju. Dia perasan benda tu jatuh, dia kena buang, tapi bukan dengan cara menyentuh. Buang pandai-pandai lah. Dia nak tarik baju dia ni ke, atau contohnya benda tu jatuh atas ridak dia, kan? Contohnya jatuh atas ridak, ditanggalkan, dibuang ridak tu ke, kan? Tapi kalau jatuh atas baju, takkan nak buang baju.
lari orang. Kalau ridak boleh lah kita buang ridak tu, tak menjadi masalah. Dan kalau jatuh memang kita perasan, kita boleh lah, apa kata orang, kuis lah. Buatlah apa nak tarik baju ni bagi dia terpelanting ke apa ke. Yang penting najis tersebut dibuang dengan segera. Kalau dia ada kalanya masalahnya akan berlaku lepas solat, lepas habis solat baru dia tengok ish ada najis. Macam mana dia kena buat? Dia kena ijtihad, dia kena fikir agak-agak najis tu jatuh semasa dia solat ke atau lepas dia solat. Kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tu nampak ada najis, ini confirm lah time solat dia dah kena, maka dia kena bersihkan, kena ulang balik solat. Okey, dia dah bagi salam, lepas tu dia dah baca wirid, dia dah doa, lepas tu dia borak dengan kawan setengah jam lepas dia bagi salam baru nampak ada najis ni. Masa tu dia kena fikir, dia kena fikir sendiri agak-agak najis ni kena pada waktu dia solat atau sebelum solat ke, atau dia kena lepas solat. Kena fikir sendirilah, dia kena ijtihad lah bahasa kita. Dia kena fikir, ini cicak ni kan agak-agak lah, kat masjid banyak cicak, rasanya time ke masjid lah saya kena, time solat lah tu, okey, solat batal, kena ulang balik. Ataupun contohnya dia tengok ini bukan najis cicak, ni najis najis apa, najis burung sebagai contoh. Ke masjid tak ada burung, tapi tadi saya pergi kedai, ke kedai tu banyak burung, jadi kena najis ni dekat kedai burung tadi, bukan ke masjid. Okey, solat kita selamat. Jadi dia kena fikir lah agak-agak bila dia kena. Tu cerita dia. Yang penting bila dah kena najis, dia kena buang terus. Mendahului atau lambat daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa ada keuzuran. Ya, satu tempat yang perlu kita tanbih. Makmum pertama tak boleh mendahului imam dalam perkara ini. Ada kalanya berlaku tanpa disengajakan. Imam belum rukuk, makmum dah rukuk dulu. Imam belum sujud, makmum dah sujud dulu. Apa hukumnya? Mendahului imam dengan satu perbuatan, batal tak solat? Solat tidak batal, sebab baru satu perbuatan, tapi hukumnya haram, berdosa. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, tidak takutkah mereka yang mendahului imam mereka? Tak takut ke mereka pada di akhirat Allah akan tukar kepala mereka menjadi kepala himar, kepala keledai. Jadi ancaman tu keras. Nabi kata orang yang selalu duduk mendahului imam ni, kat akhirat Allah akan tukar kepala dia jadi kepala keledai. Jadi kat situ kita nampak hukum mendahului imam dengan sengaja, hukumnya haram. Dan perkara itu ada kalanya berlaku. Macam mana? Contohnya imam dia baru takbir Allahu Akbar, dia nak rukuk. Makmum ni dia ni speed dia tu lain macam sikit. Dia dengar imam Allah saja dia terus rukuk dah. Imam baru nak Allahu Akbar, imam dia slow motion sikit, slow motion perlahan kan. Makmum laju, pop. Jadi makmum rukuk dulu sebelum imam rukuk, hukumnya haram. Sebab tu tuan-tuan dan puan, ingat pesanan ni, dan guru saya pesan begini, makmum tak boleh rukuk selagi imam tak habis takbir. Imam nak rukuk Allahu Akbar, imam dah habis takbir baru makmum boleh rukuk. Begitulah sujud, begitulah naik apa semua. Jangan imam baru makmum dah rukuk dulu, makmum dah sujud dulu. Tak boleh. Dan imam pun kena berhati-hati juga. Ada kalanya imam pun ada perangai dia yang tak betul. Macamlah imam ni bagus benar kan. Imam buat apa? Dia Allahu Akbar baru rukuk. Salah cara takbir imam tu. Cara takbir ni macam mana?
Dia ketika dia berdiri, dia mulakan Allahu Akbar. Bila Akbar tu dia dah rukuk, bukannya Allahu Akbar baru rukuk. Ini salah cara takbir ni. Untuk imam makmum sama sebenarnya. Sama juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Maksudnya takbir itu dipanjangkan sampai berakhir perbuatan tu. Takbir apa kita panggil takbir ni? Tadi yang mula-mula takbiratul ihram kan? Ini takbir apa? Takbir intiqalat. Intiqalat ni maksudnya berpindah. Jadi sepanjang perpindahan sesebuah perbuatan kena seiring dengan takbir. Bukannya Allahu Akbar baru rukuk, Allahu Akbar baru bangun. Bukan macam tu. Imam dia kena Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Dia kena banyak, dia kena seiring dengan perbuatan. Jadi imam kena berjaga-jaga kan? Jadi makmum mendahului imam walaupun dengan satu perbuatan, hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan solat. Bila makmum mendahului imam lebih daripada dua perbuatan, berdosa dan solat batal. Mendahului, okey, atau lambat, dia tertinggal. Tertinggal maksudnya macam mana? Makmum tengah berdiri lagi baca suratul Fatihah, imam dah rukuk, dia masih berdiri. Imam dah i'tidal, dia masih berdiri. Imam kalau dah turun untuk sujud, solat ni batal sebab dia tertinggal daripada imam lebih daripada dua rukuk. Kecuali kalau dia ada keuzuran. Faham tak? Keuzuran maksudnya macam mana? Okey, dia solat macam biasa, imam tu laju kan? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, terus laju kan? Jadi ada keuzuran bagi makmum ini untuk lambat. Kalau lambat, itu pun dibenarkan 3 perbuatan saja. Kalau ada keuzuran, boleh lambat 3 perbuatan. Kalau tak ada keuzuran, dibenarkan 2 perbuatan saja. Kalau lebih, batal. Tidak sah solat berimamkan orang kafir dan lelaki berimamkan wanita dan khunsa. Kakak sajak lah ni. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan dalam satu masalah ni. Di dalam ilmu fiqh, memang dibahaskan satu spesies manusia bernama khunsa. Tapi kita kena faham apa maksud khunsa ni. Maksud khunsa dalam ilmu fiqh ni adalah seseorang yang lahir secara semula jadi dia ada 2 alas sulit. Bukan yang hari ini kita sebut sebagai pondan. Pondan ni maksudnya apa? Yang membuat pembedahan plastik tukar jantina tu kan? Itu bukan khunsa dalam bahasa fiqh. Habis dipanggil apa? Apa nak panggil dia orang ni? Kalau bahasa korang jauh sikit, kita panggil dia mal'un. Mal'un. Kita panggil dia mal'un. Bahasa Melayu dia panggil mal'un lah kan. Kenapa dia panggil mal'un? Sebab dia kena laknat. Kenapa dia kena laknat? Sebab Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala melaknat lelaki yang berperangai macam perempuan dan perempuan yang berperangai macam lelaki. Dia bukan perangai. Lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki, dua-duanya Allah Ta'ala laknat. Ya, perkara ni tak boleh dibiarkan dalam masyarakat. Perlu digempar-gempurkan. Apa orang nak cakap lah. Kita bercerita tentang Islam, kita bercerita tentang apa yang Nabi sabda. Siapa menyerupai, kalau lelaki menyerupai perempuan, dia tu kena laknat dengan Tuhan. Dia bukan khunsa, dia mal'un. Perempuan menyerupai lelaki, dalam bahasa kita panggil apa? Pengkit. Tak apa benda lah di istilah-istilah hari tu kan. Maknya kan, tak kisahlah.
Apa pun bahasa ni, bahasa tu kita yang buat. Konteks tu, dia lelaki tapi berpakaian macam perempuan, dia perempuan tapi berpakaian macam lelaki, dua-dua kena laknat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat yang membiarkan benda ini berlaku, mereka pun kena laknat, mereka pun akan kena azab dengan Tuhan. Ya, jadi benda ni bukan benda-benda biasa. Mak ayah dia buat apa? Ni kalau marah ni lain jadi ni. Jadi benda-benda macam ni, pembedahan plastik apa semua-semuanya mendatangkan musibah, azab, laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi khunsa yang dibicarakan dalam fiqh, yang diberi ruang dalam ilmu fiqh, itu yang lahir-lahir memang ada dua lah sulit. Dan perbincangan dia lebih apa lagi lah. Okey, kita tak nak bawa masuk cerita kakak Sajad ke sini ya. Besar isu dia tu. Macam mana seorang lelaki kat KLIA dia lelaki, sampai dekat Matar Jeddah dia jadi perempuan, dia solat dengan perempuan, dia masuk raudah bersama dengan perempuan, dia lelaki. Oi, musibah betul. Dia tu musibah. Yang sokong dia tu lagi besar musibah dia. Masih ada yang sokong tu, pelik betul. Okey, ya, kita jangan masukkan isu tu lah. Yang penting dia kata tak boleh berimamkan orang kafir. Setakat ni lah kita belum dibalakan dengan orang kafir menjadi imam dalam masjid. Setakat ni tak ada lah kan. Alhamdulillah. Tapi orang kafir baca Al-Quran dalam masjid ada dah. Ceramah politik lepas tu baca Quran ada. Dan tidak sah lelaki berimamkan perempuan. Ya, ini ittifaq tuan-tuan dan puan ya, tidak ada khilaf. Kita kalau masih ingat lagi, dulu pernah satu dunia dikejutkan di satu masjid di New York. Ya, tiba-tiba profesor daripada UAA, Profesor Aminah Wadud nama dia kan. Jadi imam, belakang ni perempuan, belakang dia lelaki. Bila dia perempuan tak pakai tudung, ada gambar dia tu, dia jadi imam. Memanglah orang perempuan ni suruh sodap, faham itu. Tapi suruh sodap, tapi kalau nak jadi imam untuk lelaki, itu namanya tak sedar diri. Ya, perempuan boleh jadi imam, tapi untuk perempuan je lah. Walaupun ada hujah-hujah yang digunakan, ini ada kalanya problem juga. Ada satu semangat yang dipanggil semangat feminism. Dia terlalu semangat nak memperjuangkan hak-hak wanita ni. Islam dia telah memuliakan wanita ni. Pelbagai macam kemuliaan Allah Ta'ala ada bagi kepada wanita. Jadi wanita kena sedar, tidak ada agama yang memuliakan wanita lebih daripada agama Islam itu sendiri. Dalam beberapa keadaan Allah Ta'ala susun bagi perempuan apa yang layak bagi dia. Hikmahnya Allah je tahu. Bila dalam syariat kita kata perempuan tak boleh azan, perempuan tak boleh jadi imam, ada hikmah yang belum sampai kita dapat detect hikmah tu. Orang yang iman dia kuat, dia akan ikut saja, bukan duk melawan, bukan duk mempertikaikan. Kenapa perempuan tak boleh jadi imam, perempuan lagi sodak suara dia, tak boleh pertikaikan. Ya, jadi lelaki tak boleh berimamkan perempuan, dan lelaki tidak boleh berimamkan khunsa. Tapi khunsa boleh berimamkan lelaki dan boleh berimamkan perempuan. Faham tak? Lelaki ni dia paling top lah, dia boleh jadi imam kepada semua. Perempuan dia boleh jadi imam bagi perempuan dan juga bagi khunsa. Soalan, khunsa boleh tak jadi imam? Boleh dalam satu keadaan, untuk sesama khunsa.
Ditakdirkan Tuhan, tiba-tiba ada persatuan khunsa-khunsa satu Malaysia. Dia orang buat mesyuarat agung. Lepas mesyuarat agung semua nak pergi solat. Bolehlah salah seorang tu jadi imam. Untuk ni, dengan syarat di sisi mereka tak ada lelaki, tak ada perempuan. Khunsa tak apa, yang memang semula jadi ni cerita lain. Dia ada ruang dalam ilmu fiqh. Kita tidak mendiskriminasikan orang yang memang secara semula jadi dia tu cacat, dia ada dua alat sulit, itu tak ada masalah. Problem dia yang kita sebut tadi mal'un, dia lahir seperti laki, memang laki betul, tiba-tiba nak jadi perempuan. Dia lahir seperti perempuan betul, tiba-tiba nak jadi laki. Yang ni tak masuk dalam fiqh ni. Tak masuk dalam fiqh. Elok masuk penjara je terus. Khunsa ni perbicaraan dia lebih mendalam. Khunsa tu nanti dia akan pecah khunsa muskil dengan khunsa yang tak muskil. Khunsa tak muskil ni dia ada dua alat sulit, tapi bila dia membesar, dia akan cenderung kepada salah satu daripada dua jantina. Jadi dia kena statik dengan jantina yang dia cenderung. Dan boleh jadi dia ada dua alat sulit, tapi hanya satu alat sulit yang berfungsi. Faham tak? Dia ada dua, memang ada dua, tapi satu contohnya apa? Tersumbat ke apa ke, satu dia boleh pakai. Jadi dia akan ikut alat sulit yang boleh pakai. Yang muskilahnya adalah yang muskil ni. Ada namanya khunsa muskil. Dia ada dua alat sulit, dua-dua berfungsi. Dan dia tidak cenderung kepada salah satu daripada dua jantina. Apa dia? Dia memang tengah-tengah betul. Kan? Kita tanya dia, kau ni lelaki ke perempuan? Saya pun tak tahu, dia kata. Susah juga dia ni kan. Problem betul. Jadi golongan macam ni lah yang kita panggil khunsa muskil. Nama pun muskil, memang muskilah betul. Khunsa muskil ni tuan-tuan dan perempuan dibahaskan di dalam ilmu fiqh. Dalam faraid ada. Kalau lelaki macam ni, kalau perempuan macam ni. Kalau khunsa muskil macam ni, ada dalam ilmu faraid, pembagian harta pusaka. Kan? Yang tak ada dalam ilmu faraid ni yang tadi tu, mal'un tadi tu. Kalau mal'un ni mati besok, serabut kita nak fikir macam mana harta pusaka dia. Jadi kakak sajak ni kita nak bagi dia yang untuk laki punya ke untuk perempuan punya ni? Jadi macam mana? Kalau kahwin tak boleh. Itu saya tak pasti. Kan, payah kan? Saya pernah dengar satu riwayat, tapi riwayat ni saya belum pasti lagi lah sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Pada pemerintahan Sayyidina Ali, seorang khunsa muskil ni mati. Jadi gempar satu kampung, tak tahu nak mandi, siapa yang nak mandikan dia. Kalau dia laki, laki mandikan dia. Kalau dia perempuan, perempuan nak mandikan dia. Jadi pergi tengok, nak kata dia laki juga. Dan kata dia perempuan juga. Pergi dekat Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, macam mana ni? Dia ni spesies yang tidak diketahui jantinanya. Dia ada dua alat sulit, dan rupa dia macam lelaki, rupa dia macam perempuan. Tak boleh kita nak membuat satu keputusan dia ni lelaki ke perempuan. Tiba-tiba Sayyidina Ali kata apa? Okey, kira dia punya tulang rusuk dia. Ini kisah ni saya pernah dengar dulu, saya pernah baca. Tahap sahih tak sahih tu saya belum berani nak cakap lah. Sayyidina Ali kata kira tulang rusuk. Kalau tulang rusuk dia kiri tu kurang satu daripada kanan, dia tu laki. Kalau sama dua-dua, dia tu perempuan. Dikira-kira kurang satu, okey, laki. Itu Sayyidina Ali punya ijtihad dia lah. Ya. Tapi kalau berlaku pada zaman kita kes macam tu, kita akan merujuklah kepada mufti ataupun qadi. Kita akan bentangkan, okay, ada seorang ni jani. Tengoklah mufti dan qadi itu mengeluarkan fatwa apa. Kalau dia kata fatwa dia laki, okey laki lah. Kalau perempuan lah. Kan? Okey lah tuan-tuan. Kita tinggalkan masalah tu ya. Wallahu a'lam. Muka surat 18, salat Jumaat.
dan solat jemaah. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain bagi setiap lelaki muslim yang merdeka dan tidak mempunyai uzur syar'i seperti sakit ataupun hujan. Jadi solat Jumaat adalah fardu ain. Setiap seseorang wajib melakukan solat Jumaat. Bagi lelaki, perempuan tak kena. Yang Islam, orang kafir tak kena. Yang merdeka, hamba-hamba tak kena. Dan tidak mempunyai uzur syar'i. Jadi yang mempunyai uzur syar'i, gugurlah solat Jumaat untuk dia. Siapa yang ada uzur syar'i ni? Sepatutnya 3. Tak cukup. Terjemahan dia tak cukup ya. Okey, kita cek terjemahan dia. Ambil muka surat 17. Patutlah saya tengok dia tak cukup. Cuba ya. Bahasa Arab dia Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin. Kulli muslimin zakarin hurrin hadirin. Hadirin tu tak ada kat situ. Dalam bahasa Arab matan tu ada hadirin. Hadirin di sini bukan maksudnya hadirin dan juga hadirat, kan tu. Hadir ni lawan kepada musafir. Jadi orang yang bermusafir tak wajib solat Jumaat. Orang yang tak musafir wajiblah solat Jumaat. Ya. Jadi antara keuzuran syar'i yang menggugurkan solat Jumaat adalah musafir, hujan dan juga sakit. 3 keuzuran. Dan setiap satu keuzuran tu ada tafsil dia lah. Sakitnya macam mana? Sakit kepala, demam. Jangan dia Jangan dia luka dekat hujung jari kaki dia, tiba-tiba tak nak pergi solat Jumaat. Luka dia pun. Jadi ada sakit yang boleh menggugurkan solat Jumaat, ada yang tak boleh. Bergantung kepada tahap sakit tu sendiri dan jenis sakit tu. Yang kedua, musafir. Kalau dia musafir, dia boleh untuk tidak menunaikan solat Jumaat dengan satu syarat. Yang ni ada kalanya orang confuse juga. Syarat musafir yang boleh menggugurkan solat Jumaat adalah hendaklah terbit fajar pada pagi Jumaat itu dalam keadaan dia telah musafir. Maksudnya apa? Kalau seseorang tu lelaki, dia start enjin kereta pukul 8 pagi hari Jumaat. Daripada Negeri Sembilan dia nak pergi Kedah, Sungai Petani. Berapa? 8 jam. Ikutlah. Kan? Kita sampai 7 jam lah. Daripada Negeri Sembilan ke Sungai Petani 7 jam. Dia start enjin pukul 8, gerak daripada Negeri Sembilan. Orang macam ni tak boleh untuk tinggalkan solat Jumaat. Kalau dia tinggal, hukumnya berdosa. Musafir kot daripada Negeri Sembilan sampai Sungai Petani, jauh tu. Syarat musafir, dia kena musafir sebelum terbit matahari. Kalau dia keluar start enjin pukul 5 pagi, 4 pagi, kan, dia sampai Sungai Petani pukul 9 pagi sekalipun, dia boleh gugurkan solat Jumaat dia. Sama juga dengan rukhsah untuk tinggalkan puasa. Ada orang ingat dia puasa je, dia musafir saja terus boleh batalkan puasa dia. Bukan macam tu. Dia boleh untuk tidak berpuasa hanya kalau dia terbit matahari itu dia dah dalam keadaan musafir dah. Faham tak? Contohnya dia musafir dia 3 hari sebagai contoh. Dia start musafir contohnya pukul 12.30 hari. Hari pertama dia keluar musafir 12.30 hari ni, dia tak boleh nak batalkan puasa dia, tak boleh. Hari kedua dia masih musafir kan? Okey, hari kedua dia boleh tak puasa. Sebab terbit fajar pada hari tersebut dalam keadaan status dia tu sedang musafir. Faham tuan-tuan dan puan ya? Ada orang ingat, oh dia musafir je boleh terus buka puasa. Bukan macam tu. Dia boleh buka puasa kalau pagi itu masuk waktu subuh dalam keadaan dia memang tengah musafir. Sama dengan solat Jumaat ni. Kalau dia musafir pagi Jumaat tu masuk subuh tu memang dia tengah dalam perjalanan, maka nanti solat Jumaat tak perlu solat, gugur lah. Maknanya dia ada pilihan lah, nak solat boleh,
tak solat pun boleh. Tapi kalau dia musafir tu pukul 9 pagi, masuk solat Jumaat dia tak solat, hukumnya berdosa, sebab dia bukan orang yang diberi rukhsah meninggalkan solat Jumaat. Ustaz yang kata 3 kali. 3 kali macam mana? Kalau tak pergi 3 kali betul-betul baru berdosa Jumaat. Bukan. 3 kali. Bukan. Yang tak pergi 3 kali berturut-turut ni perempuan, disebut dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, nescaya ditulis dahi dia kaf alif fara, kafir, ditulis begitu. Tapi di dalam konteks kita tak adalah kata kafir terus. Maksudnya hadis itu ditakwilkan para ulama. Di sisi Allah dicatat sebagai kafir, kita tak kafirkan dia. Tinggalkan 1 kali dah dosa besar, tinggalkan 2 kali dosa besar kuasa 2, tinggal kali ketiga Nabi kata kaf alif fara. Di sisi Allah lah kan. Kalau dia taubat apa semua, okey, selesai lah. Tapi kita jangan kedua kafirkan orang yang tak pergi solat Jumaat. Bukan hak kita nak kafirkan dia. Jadi yang tinggal solat Jumaat 3 kali, itu maksudnya dia dah sampai pada satu dosa yang terlalu besar. 3 kali meninggalkan solat Jumaat betul-betul tanpa keuzuran syar'i lah. Tapi dia tak solat selama 3 bulan, dia tak solat Jumaat, boleh tak? Boleh kalau dia ada keuzuran syar'i kan. Setiap hari Khamis malam dia akan musafir, keluar out station selama 3 bulan berturut-turut. Masuk pagi subuh tu confirm dalam keadaan musafir, okey, tak payah solat, tak ada masalah kan. Elok lagi solat Jumaat tu ya, dia kalau tinggalkan solat Jumaat pun, solat Zuhur kena solat juga, okey lagi solat Jumaat kan. Time khutbah boleh tidur. Orang lelaki tahulah, dah letih-letih, panas-panas, dapat pula aircon kat masjid. Memang Mbak kata ustaz seorang tu, ittaqullah dia tidur, barakallah dibangun. Ittaqullah dia tidur, barakallah dibangun terus. Okey. Antara syarat solat Jumaat ialah adanya 2 khutbah. Syarat solat Jumaat tu kena dengar 2 khutbah. Perinciannya seperti berikut. Rukun khutbah Jumaat, pertama memuji Allah. Wajib khatib bila memberikan khutbah Jumaat dia kena sebut alhamdulillah. Wajib berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena baca selawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berpesan agar bertakwa kepada Allah, wajib menyebut ittaqullah ya. Membaca sekurang-kurangnya sepotong ayat Quran yang boleh difahami ya. Dalam khutbah mesti ada, paling sikit kena ada 1 ayat Quran. Nombor 5, mendoakan kebaikan orang beriman pada akhir khutbah. Itu khutbah yang kedua, akhir sekali dia kena doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Okey. Memuji Allah itu rukun bagi kedua-dua khutbah. Khutbah pertama pun dia kena sebut alhamdulillah, khutbah kedua pun dia kena sebut alhamdulillah. Kau dia ingat khutbah pertama je alhamdulillah, khutbah kedua tak payah. Tak, dia bukan macam tu. Khutbah pertama dan kedua, dua-dua wajib disebut alhamdulillah. Wajib dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa jua selawat. Ya. Nombor 3, berpesan agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah tu kena ada kepada dua-dua khutbah tadi. Khutbah pertama pun dia kena sebut ittaqullah, khutbah kedua pun dia kena sebut ittaqullah. Membaca satu Al-Quran ni, ini optional. Dia boleh baca pada khutbah yang pertama atau membaca pada khutbah yang kedua. Mana-mana khutbah dia boleh. Maknanya kalau khutbah pertama tu memang langsung tak baca Al-Quran, khutbah kedua dia boleh baca. Nombor 5, mendoakan kebaikan orang beriman. Ini hanya boleh dibaca pada khutbah kedua saja.
Kalau khutbah pertama duduk berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat apa semua, itu hukumnya tidak sah. Khutbah boleh jadi batal. Benda-benda ini nampak simple, tapi bila tertinggal dalam khutbah jadi problem. Dan memang ada kalanya khatib akan tertinggal. Ya. Di negara kita ni khutbah kita berpandukan teks kan. Berpandukan teks ni dia ada kekurangan, ada kelebihan lah. Kekurangan dia boring. Tengok teks dibaca macam baca apa kan, boring, memang orang tidur lah. Kelebihan dia, rukun khutbah terjaga. Tak adalah isu tertinggal alhamdulillah, tertinggal selawat lah, tertinggal ittaqullah lah. Kalau kami belajar di Mesir, kalau di Mesir aib kalau khutbah pakai kertas. Khatib naik, pegang mikrofon, dia bercakap setengah jam, tak tengok kertas langsung. Pumpang Al-Quran keluar, hadis keluar, tu keluar, ni keluar. Jadi di Mesir itu ataupun di setengah negara Arab, mereka telah dilatih macam tu. Ya, tak perlu kepada kertas. Ayat Quran semua dalam kepala, hadis-hadis semua dalam kepala. Dan spontan dan lancar. Di negara kita jarang ada orang power macam tu. Mungkin dia bagus ayat Quran, hadis semua hafal, tapi dia mungkin tidak pandai, tidak petah bercakap. Ada setengah orang dia petah bercakap, tapi tertinggal apa rukun apa semua, ayat Quran tak hafal ke apa ke. Jadi kat Malaysia ni buat sementara waktu ni memang menggunakan teks lah jawapan dia. Ya. Dan khutbah ni tuan-tuan dan puan-puan, kesan dia tu sangat besar. Kesan khutbah Jumaat ni sangat besar sebenarnya. Dan khutbah Jumaat ni sepatutnya digunakan untuk menyampaikan topik yang paling penting bagi umat Islam sejagat, untuk masyarakat. Tapi ada kalanya bila kita dengar topik-topik khutbah yang dipilih, sedih kita. Sedih kita memilih satu topik yang seolah-olah tak ada manfaat bagi orang yang mendengarnya. Percaya atau tidak tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia pernah ada khutbah, tajuk dia bagaimana menggunakan tong sampah dengan betul. Saya pernah jumpa khutbah yang lebih dahsyat lagi. Ada orang buat khutbah, dia kata apa? Tajuk khutbah dia, saya tengok tajuk dia, saya tak nak baca bawah-bawah tu. Tajuk dia apa? Kelebihan susu ibu bagi bayi. Yang dengar khutbah tu orang dah umur 60 tahun pun ada situ. Duk apa nak cerita kat dia tentang kelebihan susu ibu? Ya Allah, ceritalah beramal ke apa. Ini duk cerita pasal kelebihan susu ibu. Atuk-atuk tu pandai dia tak faham apa. Jadi ada kalanya khutbah yang diberikan tu, macam tu lah rupa dia. Kelebihan susu ibu. Saya, ya Allah, 3 hari saya gelak terfikir pasal tajuk macam tu. Kita tak menafikan adanya manfaat, tapi itu pergi buat ceramah kesihatan. Jangan dibuat khutbah Jumaat. Macam dah tak ada isu lain pula kat dunia ni kan. Jadi itu rukun-rukun khutbah lah. Jadi khutbah yang paling pendek kat dunia macam mana? Kita boleh buat. Tengok rukun-rukun yang kita dah boleh buat lah. Rukun khutbah paling pendek kat dunia ni. Naik mimbar, khatib pegang mikrofon, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, duduk. Habis dah khutbah yang pertama. Cukup dah rukun. Bangun balik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Cukuplah, rukun dah selesai. Cukup rukun dah, rukun settle. Tak payah ada panjang-panjang sampai 1 jam buat apa. Tapi kena tengok jugalah kenapa Allah Ta'ala syariatkan khutbah ni. Khutbah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ni seumpama majlis ilmu. Ya, punyalah penting ilmu ini untuk umat Islam. Allah Ta'ala wajibkan semua orang datang majlis ilmu. Semua orang maksudnya semua orang lelaki lah. Allah Ta'ala wajibkan orang lelaki ni pergi majlis ilmu seminggu sekali, iaitu khutbah Jumaat.
Jadi yang memberi khutbah dia kena pandai pilih lah, kena pandai tengok apa tajuk yang menjadi keperluan. Di samping rukun-rukun tu, tujuan khutbah tu nak menyampaikan ilmu, nak menyampaikan pesanan, nasihat. Kami seronok bila dulu di Mesir dengar khutbah mereka, Masya Allah, hebat. Susah nak lawan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cara sah khutbah Jumaat. Khutbah dalam keadaan berdiri, bersih daripada hadas dan menutup aurat. Jadi khatib dia ada syarat-syarat dia. Kalau tengah-tengah khutbah batal wuduk dia kena turun. Dia kena tinggalkan khutbah tu, turun, ambil wuduk, naik balik sambung khutbah. Sebab apa? Sebab dua khutbah tadi ibarat dua rakaat dalam solat. Asalnya solat zuhur kan, pukul 1:30 petang kita solat apa? Solat zuhur. Tapi untuk hari Jumaat 4 rakaat solat zuhur itu diganti dengan 2 rukun khutbah dengan 2 rakaat solat. Jadi 2 khutbah ni seolah-olah menggantikan 2 rakaat zuhur pada waktu zuhur tadi. Jadi seperti mana untuk solat zuhur, untuk solat kena tutup aurat, kena ada wudu, kena ni, okey. Syarat yang sama diletakkan juga untuk khutbah. Kena ada wudu, kena tutup aurat dan lain-lain. Khatib duduk antara 2 khutbah dalam tempoh yang lebih lama berbanding tempoh tumakninah dalam solat. Okey. Ada khutbah satu, ada khutbah kedua. Macam mana nak membezakan khutbah satu dengan 2? Dengan cara duduk kan? Macam kita sebut kan, kita kena sujud 2 kali. Macam mana kita nak sujud 2 kali? Sujud kali pertama, lepas tu kena bangun, lepas tu sujud kedua. Boleh tak sujud 2 kali tapi tak bangun-bangun? Sujud 3 jam, itu dianggap berapa kali sujud? 1 lah. Kenalah bangun, baru boleh sujud untuk yang kedua. Sama lah khutbah. Dia dah bagi satu khutbah dah. Macam mana dia nak membezakan khutbah yang pertama dengan kedua? Caranya dengan duduk. Duduk dia tu, tempoh dia tu lebih lama daripada tempoh tumakninah dalam solat. Tempoh tumakninah dalam solat kita sebutkan tadi sekadar ucapan subhanallah. Jadi khatib kena duduk dalam tempoh beberapa saat, lepas tu dia kena bangun, sambung khutbah yang kedua. Al-muwalah. Al-muwalah ni maksudnya berterusan, ya, dan tidak terputus dalam tempoh yang lama. Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang bagi khutbah tu, dia tak boleh stop pada satu tempat buat tempoh yang lama. Dia akan terputus. Contohnya macam mana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tengok teks khutbah tu kena tiup dia angin, terbang. Khatib turun daripada mimbar, pergi ambil kertas tadi. Lepas tu dapat kertas tu, nasiblah kalau terbang jauh, pergilah berlari pergi ambil. Dapat kertas tu, dia naik balik mimbar kan, dia kena buat apa? Sambung? Tak boleh sambung, dia kena ulang balik daripada awal. Sebab dia dah stop tadi. Bila dah stop, dia dah kira putus. Dia kena start balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu namanya muwalah, kena berterusan. Ya, berterusan dan tidak terputus dalam tema yang lama antara rukun tersebut. Wallahu a'lam. Muwalah tersebut tidak, maksudnya dikecualikan pada perkara yang menjadi maslahat solat. Maksudnya wuduk terbatal dan dia tak boleh meneruskan khutbah tanpa wuduk. Jadi wuduk dia tu menjadi maslahat untuk khutbah tu. Jadi walaupun dia turun pergi ambil wuduk, patah balik, itu tidak memutuskan muwalah. Sama juga macam tawaf. Kita tengah tawaf tu kan, tawaf ke Kaabah, sampai kepada yang ketiga, wuduk kita batal. Kita tak boleh
Tawaf kalau tak ada wuduk, kita pun keluar, ambil wuduk, kita patah balik kan. Patah balik itu kita repeat balik ke kita sambung? Sambung kan? Tak perlu repeat balik, sama kan? Kenapa ambil wuduk tu tak dikira memutuskan tawaf? Sebab dia tu termasuk dalam maslahat tawaf tu. Dia lagi parah. Kalau imam tu dia tak ada air, dia kena tayamum. Untuk 2 khutbah dia kena tayamum 2 kali. Tapi walaupun dia pergi tayamum, itu tidak memutuskan mualah, sebab itu termasuk maslahah solat. Solat berjemaah dan solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Solat-solat sunat, solat hari raya Aidul Fitri dan juga Aidil Adha, solat 2 gerhana matahari dan juga bulan, dan solat witir, hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, sunat yang kalau boleh jangan ditinggalkan. Begitu juga solat sunat rawatib, iaitu solat sunat yang mengiringi setiap solat fardu, solat qabliyah dan juga ba'diyah, hukumnya juga sunat muakkad. Tapi bukan semua solat qabliyah ba'diyah itu sunat muakkad. Ada namanya solat sunat ghair muakkad juga. Ya, dalam kitab-kitab lain ditafsirkanlah. Solat duha dan juga tarawih, semua solat sunat ini punya kelebihan dan pahala yang sangat besar. Solat duha ni tuan-tuan dan puan perlu dijaga. Ya, ada kalanya waktu masuk waktu duha, seseorang itu duduk tengok phone, tengok tu, tengok ni, tidur, buat tengok TV apa semua. Apa salahnya ambil waktu 5 minit, 10 minit pergi solat duha 2 rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan pelbagai fadilat-fadilat solat duha ni. Ya, solat duha antara solat yang jarang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kita jarang buat. Walaupun masa ada, tidak ada apa-apa kekangan, tapi tak buat juga. Itu satu kerugian besar. Ya, saya pernah bertemu dengan ulama Habib-Habib yang tidak pernah meninggalkan solat duha semenjak mereka balik. Daripada umur dia orang 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun, solat duha tu dia tak pernah tinggal sampai umur dia 60 tahun. Sekali pun tak pernah tinggal. Dahsyat tu. Solat sunat tak pernah tinggal. Bahkan ada di antara mereka solat tahajud tak pernah tinggal. Ya, hebat. Himmah dia, istiqamah dia sangat hebat. Kita kalau tak dapat tinggal pun buatlah sekali-sekala. Bila kita ada waktu kosong di antara waktu solat duha, tak ada masalah, ambil waktu solat 2 rakaat. Allah Ta'ala bagi ketenangan, Allah Ta'ala bagi keberkatan, Allah Ta'ala bagi pelbagai kebaikan. Faslun as-saum. Puasa ialah rukun Islam yang ketiga. Ia didefinisikan sebagai menahan diri daripada perkara-perkara yang tertentu. Hanya menahan diri daripada makan, minum dan juga berjima daripada terbit matahari subuh tu sampai terbenam matahari pada waktu maghrib. Ya, itu maksudnya puasa. Dengan niat. Niat tu penting. Ada juga orang yang tak makan, tak minum, tidak berjima daripada subuh sampai maghrib, tapi dia itu bukan berpuasa. Ada juga orang buat macam tu. Apa beza orang yang berpuasa dengan orang yang macam ni, yang tak makan tak minum ni daripada pagi sampai malam? Bezanya apa? Beza niat lah. Yang ni tak makan tak minum, menahan diri tu dengan tujuan nak puasa. Yang ni menahan diri mungkin sebab diet. Mungkin sebab diet, memang tak nak makan tak nak minum sampai maghrib. Ataupun apa? Ataupun tak ada selera makan, memang tak nak makan. Ataupun tak ada duit nak makan, orang miskin. Macam-macam sebab lah. Jadi apa beza ni dengan tu? Niat je. Yang ni menahan diri sebab nak puasa, yang ni menahan diri sebab benda-benda lain. Okey. Orang yang berpuasa perlu berniat setiap hari pada waktu malam. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau masuk je bulan Ramadan, timbullah isu ni. Nak niat sekali untuk sebulan tarawih ataupun kena niat setiap malam. Bagusnya kita ambil je dua pandangan tu. Ya. Sudah tak lama lagi nak Ramadan ni kan. Pada malam pertama Ramadan,
kita niat juga mengikut pandangan mazhab lain, kita terus niat aku berniat untuk puasa 30 hari. Tapi setiap hari nanti niat juga. Maksudnya mazhab lain pun kita raikan, mazhab Syafi'i kita ikut. Maksudnya niat juga setiap hari. Tapi pada malam pertama Ramadan tu niat juga untuk 30 hari. Ulama kita menganjurkan sebegitu. Sebab apa? Kita mazhab Syafi'i sepatutnya setiap malam kena niat kan. So apa fungsi niat 30 hari terus ni? Apa fungsi dia? Dia sebenarnya even terlupa, bolehlah. Kalau terlupa kita anggap kita ikut pandangan mazhab Imam Malik. Ada satu lagi kelebihan lain yang dinyatakan oleh para ulama. Kalau ditakdirkan Tuhan dia meninggal tengah-tengah Ramadan tu, Allah akan bagi dia pahala puasa 30 Ramadan. Sebab apa? Sebab dia niat untuk puasa 30 hari. Dia dah niat 30 hari kan, masuk Ramadan ke-10 dah meninggal dia. Ya, meninggal dia. Tapi Allah bagi dia pahala puasa 30 hari. Padahal dia baru puasa 10 hari. Tapi dia dapat pahala puasa 30 hari. Sebab apa? Sebab niat dia tadi. Dia dah niat. Bila dia niat, dia dapat lah. Itu kelebihannya lah. Ya. Wa amma okey, menahan diri yang dimaksudkan ialah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, persetubuhan, mengeluarkan mani dengan sendiri, dan muntah dengan sengaja. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan puasa batal. Puasa maksudnya menahan diri daripada perkara-perkara ini. Ciri kesempurnaan puasa, antara ciri kesempurnaan puasa, menahan anggota badan daripada melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Ini penting ni. Tercatat dalam hadis Nabi SAW 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau dalam hadis disebut apa? Khamsun yufattirna as-sha'im. Kalau diterjemah secara huruf, 5 perkara yang membatalkan puasa tu sendiri. Jadi buat 5 perkara ni, puasa jadi batal terus, menjadi tak sah terus. Apa dia? Menipu, mengumpat, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan rasa syahwat. Apa kau ni? Ya, menipu tu boleh tahan lagi lah. Sampai kepada bab mengumpat tu susah lah nak tahan. Itu kan hobi ramai orang. Maksudnya barang siapa yang berpuasa, lepas tu duduk dengan kawan-kawan bercerita pasal orang lain, tahu tak ni kan, puasa batal. Batal terus puasa. Itu kalau mengikut zahir hadis. Jadi yang terjemah ni pun dia bagus jugalah. Ulama membahaskan, betul ke 5 perkara ni kalau buat terus batal? Mengumpat je, puasa kita batal terus. Memandang dengan syahwat, batal terus. Mengadu domba, batal terus. Ulama kata, bermaksud di sini, dia kata dia bukan membatalkan puasa tu, dia menghilangkan pahala puasa. Maka orang yang berpuasa lalu membuat salah satu daripada 5 ni, ataupun 5 dia balun dia buat semua, maka seolah-olah dia tak dapat apa-apa pun daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita sebut ada satu lagi hadis malam, Nabi SAW menyatakan, kam min sha'imin laysa min siyamihi illa ju'. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak dapat daripada puasa dia melainkan lapar je. Pahala satu pun tak dapat daripada Allah Ta'ala. Ini contoh. Puasa tapi mengumpat, puasa menghina orang, puasa ada kalanya orang puasa ni dia cepat marah.
Ya, bila orang puasa ada yang cepat marah, duk maki orang, duk hamun orang ya. Jadi orang macam ni Allah tak nak puasa dia tu. Allah tidak perlu kepada puasa dia. Kita kalau tengok Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mensyariatkan puasa ini supaya kalian bertakwa. Jadi puasa itu mesti meningkatkan takwa, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sebelum puasa masih membuat lagi perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, bila puasa kena tinggal lah benda-benda tu. Apa cerita puasa tapi tetap buat perkara yang haram, maka tidaklah bermakna menambahkan ketakwaan. Jadi Allah pun tak nak kepada puasa yang tidak menambah takwa. Allah tidak perlu kepada puasa yang tidak menambah kepada takwa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berpuasa kan, Allah perlu atau tidak puasa tu? Allah buat apa? Allah nak buat apa dengan puasa kita? Allah kata, aku suruh kau berpuasa supaya kamu berasa takwa dengan saya. Kita puasa tapi tak tambah takwa. Jadi Allah tak nak puasa tu. Allah tak nak campak tu puasa tu. Sebab tu puasa ni bukan sekadar tak makan, tak minum, tak berjima. Mesti kena clear, kena kurangkan benda-benda yang kita selalu buat sebelum puasa. Ya, kena kurangkan mengumpat, mengadu domba, apa semua. Tapi bila kita hanya terdedah kepada ilmu yang zahir, ilmu fikih saja, kita baca, oh tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berjima daripada terbit matahari sampai ni, kita tak belajar bab yang tasawufnya, bab yang batinnya tak belajar. Maka puasa tu menjadi seolah-olah bangkai yang cantik, bangkai yang tidak ada ruh, cantik tapi tak ada nyawa. Sedangkan nyawa tu lah yang penting. Puasa ni apa yang penting? Takwa tu yang penting, bukan berlaparnya tu. Allah tak perlu kepada berlaparnya kita tu. Allah nak tengok kita ni bertakwa melalui puasa. Jadi kena diingatkan, masyarakat perlu diingatkan, puasa itu jangan lihat hanya sekadar daripada segi hukum akal. Kena tengok daripada sudut tasawuf dia, batin dia kena jaga. Ya. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa: menipu, mengumpat, mengadu domba, bersumpah palsu, bermakna dengan syahwat. Berbuka dengan makanan yang halal dan tidak berlebihan semasa berbuka. Penting ni. Macam manalah ketika pada siang hari dia menahan diri daripada makan makanan yang halal, tapi ketika berbuka puasa dia berbuka puasa dengan makanan yang haram. Pelik sungguh, ajaib sungguh. Dia sanggup menahan diri dia daripada makan makanan yang halal sebab puasa, tapi bila buka puasa makan makanan yang haram, tak jadi puasanya tu. Makanan yang haram ni macam mana? Macam-macam bentuk lah. Makanan ataupun harta yang dapat dengan cara menzalimi orang lain, makanan daripada riba, makanan rasuah. Orang tu dapat rasuah, dia bawa duit rasuah tu pergi pasar malam, pasar Ramadan, beli makanan, suruh buka puasa. Siang tadi kita tinggalkan makanan yang halal untuk Allah Ta'ala, tapi buka puasa dengan makanan yang haram. Itu takwa apa namanya tu? Nombor 3 adalah memperbanyakkan puasa, terutama pada hari-hari utama yang digalakkan syarak untuk berpuasa. Kita habiskan bab zakat ya. Kita habiskan bab zakat. Ibadat zakat, muka surat 24, merupakan rukun Islam yang keempat. Justru wajib ke atas setiap Muslim untuk mengetahui jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat seperti berikut. Pertama, haiwan ternakan.
Kedua, harta simpanan. Harta simpanan dalam braket tulis emas dan juga perak. Yang ketiga, barang dagangan. Barang-barang yang kita beli untuk dijual, untuk bisnes. Keempat, harta galian. Yang kelima, harta logam. Yang keenam, tanam-tanaman seperti bijirin dan buah-buahan. Okey. Zakat haiwan, iaitu haiwan ternakan tadi, zakat haiwan. Zakat haiwan ternakan hanya dikenakan ke atas haiwan ternakan al-sa'imah. Al-sa'imah ni maksudnya apa? Binatang ternakan yang dia tu dilepaskan mencari makan di sini. Maksudnya orang tu ada kambing, dia akan bawa kambing tu, dia biar, okey, kambing makan. Ada lembu, dia bawa lembu tu pergi satu tempat, okey, makan. Itu kena zakat. Tetapi kalau kambing tersebut hanya disimpan dalam kandang sahaja, makanan untuk kambing itu dibawa daripada luar, dibeli daripada luar, lepas tu bagi kambing tu, okey, itu tak kena zakat. Diberi makan dengan makanan-makanan yang, maksudnya ada kambing-kambing yang jadi mahal ni, dia tak boleh makan apa sayur-sayur ataupun rumput-rumput kat tepi tu. Dia kena makan rumput yang ditanam secara khusus. Kambing macam tu contohnya tak perlu kena zakat. Sebab tuan punya kambing tu dia dah keluarkan modal untuk membeli makanan kambing. Kalau dikeluarkan zakat lagi, boleh menyebabkan dia tu rugi. Kalau tuan punya kambing sekadar bagi kambing tu makan daun-daun tu, tak ada modal daun luar tu, modal apa kan? Jadi dia tak ada modal, maka kena keluar zakat. Even dalam keluar zakat ni pun Islam sangat adil. Begitu juga nanti dia akan sebut itu hanya dikenakan ke atas haiwan ternakan al-sa'imah, itu haiwan yang dilepaskan bebas mencari makanan sendiri. Selain itu disyaratkan juga cukup haul. Haul ni apa? Cukup setahun pemilikan kambing tersebut. Dia dah memiliki kambing tu selama setahun, okey, dia kena keluarkan zakat. Begitu juga bagi harta simpanan dan barang dagangan, dia juga disyaratkan cukup haul dan juga cukup nisab, iaitu kadar tertentu yang diwajibkan berzakat. Orang tu simpan 1 kilo emas, dia simpan 1 kilo emas. Nanti dia kena cek emas tu nisab dia berapa. Nisab emas adalah 20 dirham bersamaan berapa gram? Saya pun tak ingat, 200 gram ke something like that lah. Maksudnya kalau dia memiliki emas yang disimpan lebih daripada kadar tertentu, okey, baru kena keluarkan zakat. Dia ada emas berapa banyak? 3 gram, tak perlu zakat. Saya baru hari tu kira-kira dia punya kadar dia, tapi dah lupa dah. Bila seseorang tu memiliki kadar emas 20 gram atau macam tu lah, nanti insyaAllah saya cek balik ya. Dia simpan emas untuk kadar 20 gram atau macam tu, bila lebih dia kena keluarkan zakat. Kalau kurang daripada 20 tak ada masalah. Itu dipanggil nisab. Nisab ni kadar, bila dah sampai kadar tu baru kena keluar zakat. Kadar zakat kalau barang dagangan 2.5. Tanaman yang memerlukan penjagaan dan siraman air oleh petani. Dia ada kebun, dia ada ladang, menanam tanaman-tanaman yang kena keluar zakat. Kalau tanaman tersebut disiram menggunakan alat, maka dia punya kadar zakat hanya 5% sahaja. Sedangkan tanaman yang disiram secara semula jadi seperti air hujan ataupun air sungai, dia kena keluar 10%.
Kenapa yang tadi 5%, yang ini 10%? Sebab yang 5% tu dia dah keluarkan duit dia untuk beli modal. Dia nak beli kerbau, dia nak beli air pancut yang berpusing-pusing tu, dia nak beli mesin. Jadi duit dah keluar untuk modal untuk siram tu kan. Jadi dia kena keluarkan zakat 5% sahaja. Tapi orang yang duk siram tanaman dia tu free je. Hujan kena bayar tak? Berapa nak bayar atas hujan kan? Free je. Ataupun air sungai, ataupun dia guna air telaga yang tidak mengeluarkan modal, dia tak perlu keluar duit, maka dia kena keluar zakat lebih sikit, 10%. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ke atas setiap muslim yang punya lebihan makanan asasi bagi dirinya dan tanggungannya untuk dimanfaatkan pada hari raya Idul Fitri. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak 4 mud dengan kiraan mud Nabi SAW. Ya, 4 mud ni macam mana kira dia? 1 mud asal kiraan dia adalah 1 ni. Nah, ni 1 mud ni. Ada beras, ambil 1 mud beras, 2, 3, 4. 4 ni lah. Tapi kita ada problem. Apa problem kita? Kalau ikut tangan saya ambil satu tangan beras pakai tangan saya kan, mungkin dia tu 300 gram. Kita gunakan tangan Ustaz Muzakir, tiba-tiba beras tu 400 gram. Sebab tangan Ustaz Muzakir besar. Tiba-tiba kita guna tangan Ustaz Amir, tiba-tiba dapat 250 gram saja. Jadi kita nak ikut tangan siapa? Sebab tu diselaraskan. Kita akan mengikut kiraan tapak tangan Nabi. Nabi dulu gunakan tangan Nabi, keluarkan satu beras. Okey, yang ini berapa ni? Dikira beras ni menggunakan ni satu bentuk cawan. Contohnya bila Rasulullah punya cupak ni, contohnya 300. Dia buat satu cawan yang boleh muat 300 gram punya beras. Jadi nak keluar zakat senang, guna cawan ni ya, 300. Itu maksud dia. Dia banyak 4 mud dengan kadar kiraan mud Nabi. Kalau ikut kiraan kita punya tangan, dia berbeza-beza. Tangan saya beza, tangan Ustaz Muzakir beza, tangan Ustaz Amir beza. Dia selaraskan terus ikut tangan Nabi. Kiraan tangan Nabi itu dijadikan dalam bentuk bekas. Jadi 4 mud maksudnya 4 kali bekas ni lah. Diwajibkan berniat dalam setiap transaksi zakat. Zakat fitrah ni wajib lah untuk semua orang, tanpa mengira lelaki perempuan, yang ada harta tak ada harta, semua dia kena bayar zakat. Orang miskin perlu tak bayar zakat fitrah? Orang miskin pun kena. Orang miskin yang cukup, dia memiliki makanan yang cukup untuk diri dia dan ahli keluarga dia pada hari raya, dia kena keluar zakat. Orang miskin yang tak perlu keluar zakat fitrah ni hanyalah orang yang dia nak makan pun tak ada makanan. Sekarang kita terjemah orang miskin ni macam mana? Bahasa kita orang miskin ni, orang duit tak banyak tapi ada rumah. Dia orang miskin, duit tak banyak tapi rumah dia ada tak makanan? Ada peti ais dalam tu, ada makanan cukup untuk sebulan kot. Jadi orang macam ni, walaupun kita panggil dia orang miskin, tapi dia tetap kena keluar zakat fitrah. Orang miskin yang tak perlu keluar zakat fitrah macam mana? Dia nak makan makanan untuk hari itu pun tak ada. Nak makan pun tak ada makanan. Ataupun bahasa kita, mungkin kita kata yang tak perlu bayar zakat ni pengemis saja. Yang level dia tinggi sikit daripada pengemis ni,
Ada duit tapi tak banyak kan, dia still kena keluar zakat. Siapa je kena zakat? Lelaki, perempuan, semua kena keluar zakat. Bahkan seorang bayi yang lahir pada bulan Ramadan kena tak keluar zakat? Bayi itu pun kena keluar zakat. Bukan bayi itu yang keluarkan zakat, bayi itu dikeluarkan zakat oleh ayah dia. Faham tak? Setiap yang Muslim yang masih hidup pada bulan puasa sampai raya tu, semua kena keluarkan zakat, tanpa mengira kanak-kanak, bayi yang baru lahir, orang tua yang mampu ke tak mampu ke, semua kena keluar zakat fitrah. Dia kena, dia syarat orang tu kena zakat adalah dia sempat masuk kepada bulan Ramadan. Maksudnya dia sempat masuk bulan Ramadan, zakat dia dah kena keluar. Maksudnya kalau dia, contohnya dia meninggal 29 Syaban, tak adalah kena bayar zakat. Kalau dia dah masuk bulan Ramadan, 10 Ramadan dia meninggal, okey, waris kena keluarkan zakat lah. Dan bayar-bayar zakat ni adalah tanggungan kepada si wali, bukan kepada individu tu. Kita ada adik umur dia 5 tahun, kita dah tanya, kau dah bayar zakat belum? Budak tu pun terbingung-bingung, bayar zakat? Apa tu? Kan? Jadi yang membayarkan zakat ni ayah dia lah, wali yang kena bayarkan zakat, tanggungan. Orang kafir kena tak bayar zakat? Ada satu keadaan orang kafir kena bayar zakat, bila orang kafir tersebut mempunyai hamba orang Islam. Hamba kan, dia orang Islam, dia hamba kena bayar zakat juga. Tapi siapa yang kena bayarkan zakat dia? Tuan kan. Okey, walaupun dia kafir, dia kena bayarkan zakat untuk hamba dia. Cerita zaman dulu lah, kalau zaman sekarang ni tak ada hamba, jadi tak timbul lah isu tu. Macam mana Puan? Itu qadi akan membuat, qadi boleh memaksa si tuan hamba tu untuk membayar zakat. Ini satu zaman di mana yang berkuasa itu adalah syariat Islam. Qadi bila buat satu keputusan, tak ada siapa boleh langgar. Kafir ke tak kafir ke, jutawan ke, berjawatan tinggi ke, qadi paling atas. Qadi pegang kuasa. Ya. Jadi qadi keluarkan arahan, kau kena bayar zakat. Sebab apa? Bukan untuk kau, ni untuk hamba kamu ni. Kalau orang kafir itu tak nak bayar juga, dia boleh dibuang negeri. Qadi boleh mengarahkan orang kafir tadi keluar dari negara tersebut. Dia kena pilih lah, mana lebih ringan, bayar zakat ke atau dia nak keluar dari negara dia. Ni macam saya sebut tadi, zaman dulu punya permasalahan yang berlaku lah. Zaman ni ya, hamba pun tak ada, qadi pun macam ada tak ada. Maksudnya kuasa qadi itu telah dihadkan, dibataskan. Pada zaman dulu khilafah Islamnya, qadi on the top. Jadi zakat ni tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ada zakatnya ada dua lah. Ada zakat fitrah yang wajib dibayar oleh semua orang, dan zakat harta. Zakat harta ni siapa ada harta dia lah kena bayar. Kalau kita perhatikan di tengah masyarakat kita, zakat fitrah ni ramai akan bayar. Ramai akan bayar zakat fitrah. Sebab apa? Dia dirangsang dengan suasana keadaan. Bulan puasa semua kena bayar zakat. Okey, pergi bayar zakat. Problem dalam masyarakat kita adalah zakat harta. Ramai, masih ramai lagi di negara kita, bahkan di setiap negara-negara Islam, orang-orang Islam yang kaya raya tidak mengeluarkan zakat. Simpan duit berjuta-juta dalam bank, tak keluar zakat. Simpan emas berkilo-kilo, perak berkilo-kilo, tapi tak keluar zakat. Bila dia keluar, dia pakai emas yang banyak, emas perhiasan,
yang melebihi kadar, masih tak keluar zakat. Maka golongan-golongan macam ni yang tak keluar zakat ni, dia ni bahaya. Keadaan dia bahaya. Kerana apa? Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lepas tu tak keluar zakat, pada hari akhirat harta dia tu akan dijelmakan dalam bentuk seekor ular yang besar, yang mempunyai taring yang panjang, yang tajam. Ular tersebut akan membelit tuan punya harta tu dan menyatakan, ana maluka ana kanzuka, sayalah harta kamu yang kamu tak keluarkan zakat di dunia tu. Kena belit dengan hartanya sendiri, diazab oleh hartanya sendiri kerana tak keluar zakat. Ya, jadi kena selalu ingatkan orang-orang kaya yang mempunyai harta, saudara mara, adik-beradik, anak-anak, cucu-cucu, businessman yang dah banyak duit dah, dia terlupa harta yang dia miliki itu bukan harta dia. Ini keimanan, ini tauhid, ini akidah. Harta sebut harta Allah, Allah yang bagi. Boleh tak Allah Ta'ala bagi dia tapi tak bagi orang lain? Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi dia jadi miskin dalam satu saat? Boleh je. Allah bagi dia rezeki, Allah bagi dia harta, Allah bagi dia jadi jutawan, dan Allah menyatakan keluarkan 2.5 daripada apa yang saya bagi kamu tu, zakat untuk orang miskin. Tiba-tiba orang tu kata, ini harta aku, dia kata, kenapa saya kena keluarkan 2.5? Jangan cakap macam tu. Harta itu bukan harta kamu, itu harta Allah. Allah yang bagi, Allah yang bagi, dan Allah yang suruh keluarkan zakat untuk orang miskin. Kalau tak keluar, apa jadi tuan-tuan dan puan-puan? Ada setengah orang Allah Ta'ala uji dia kat dunia lagi. Guru saya menyatakan, orang-orang yang tak bayar zakat ni, Allah akan tarik dia punya harta tu dengan lima cara. Ada 5 cara Allah Ta'ala akan tarik harta tersebut. Harta dia terbakar, berlaku kebakaran, harta ni musnah, habis. Berlaku banjir, harta dia rosak, tanam-tanaman dia rosak. Nombor 2. Nombor 3, harta dia akan dirampas oleh kerajaan yang zalim dengan bentuk-bentuk yang pelbagai. Cukai tu, cukai ni, harta dia habis, kena bayar cukai. Nombor 3. Nombor 4, harta dia akan dicuri oleh pencuri ataupun dirompak oleh perompak. Nombor 4. Nombor 5, harta dia akan habis untuk mengubati penyakit. Dalam akaun ada 5 juta, dapat satu penyakit, nak buat operation dekat Amerika, kena bayar 5 juta. Habis harta dia. Sekejap je Tuhan nak bagi habis harta tu. Kalau bukan dia sakit pun, orang lain sakit, anak dia sakit. Seorang ayah yang jutawan takkan biarkan anak dia tanpa dia nak selamatkan. Dia nak bayar pembedahan anak dia sebagai contoh, habis harta dia. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni pembedahan berapa harga dia? Pembedahan biasa-biasa dah 50,000. Jadi orang tak bayar zakat ni, Allah akan ambil balik harta tu dengan pelbagai cara. Kebiasaannya 5 cara ni. Saya pernah dengar satu kisah lah, saudara kita, kenalan. Dia ni businessman, ada kedai makan apa semua, harta banyak. Dia simpan harta dia banyak-banyak, dikumpul, dia simpan dekat rumah. Emas, perak, tuni, duit pun semua simpan dalam rumah. Ditakdirkan Tuhan, pada satu hari rumah dia dimasuki pencuri. Pencuri curi banyak harta dia, lari. Dia pun datang tengok banyak harta dia dah hilang, emas hilang, duit hilang, tu dokumen apa semua hilang. Jadi panggil polis, panggil pihak-pihak apa semua. Dia orang nak kira nilai kerugian tuan rumah tu. Bila dia cek nilai kerugian tuan rumah tu, sama dengan kadar zakat yang sepatutnya dikeluarkan.
Tengok macam mana Allah Ta'ala tarik duit tu. Pencuri itu mencuri harta yang kadar dia sama dengan zakat yang sepatutnya dikeluarkan bagi 5 tahun. Jadi kita tak sedar kan. Kita rasa sedap sebab kita ingat kita tak bayar zakat. Ramai orang luar sana tak keluar zakat. Dia kata, oh untunglah aku tak bayar zakat. Kau ni rugi, kau bayar zakat buat apa? Dia kata. Jangan lupa Tuhan tu Tuhan. Ni lupa Tuhan ni, bahaya. Jangan kata dia tu rugi sebab keluarkan zakat. Bila dia keluar zakat, Allah jaga harta dia. Yang ni yang duk bangga, aku tak keluar zakat, aku lagi untung. Sabar dulu. Tuhan bagi satu penyakit kecil cukup untuk hapuskan semua duit dia, hilang semua harta benda dia. Takutlah sikit dengan Tuhan. Dan hari ini bukan sedikit penyakit-penyakit yang Allah hantar ke kita ni. Daripada influenza itu, ditambah lagi dengan apa, corona lah, apalah kan. Setiap hari takut kita macam-macam penyakit keluar. Orang-orang yang tak bayar zakat ni, tak takut ke Allah uji kita dengan satu penyakit? Duit yang kita duk simpan tak nak keluar zakat tu, Allah Ta'ala tarik semua. Ya, duit tu duit hak orang miskin. 2.5 tu daripada harta kita tu, berjuta-juta dalam bank tu, 2.5 tu tak banyak. Itu hak orang miskin. Orang kaya ada duit berjuta-juta, tapi dia nak ambil harta orang miskin yang 2.5 tu. Kan bahasa kita hina lah orang tu. Kamu duit berjuta-juta, Allah kata 2.5 daripada harta kamu tu milik orang miskin, keluarkan zakat. Tapi dia tak nak keluar, dia nak simpan 2.5 tu juga, yang sebenarnya hak orang miskin. Hina tak? Hina tak? Kamu mengambil hak orang miskin tadi. Saya sebutnya sebab apa? Sebab dalam masyarakat kita masih ada pihak yang tidak bayar zakat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti kat situ ya. InsyaAllah besok kita khatam lah kitab ni. InsyaAllah malam besok kita khatam. Tinggal bab haji dengan belakang-belakang sikit lah ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula. Kita habiskan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa israfana wa jahlana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ولا تنكسنا واجعلنا من الراشدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.